Bismillahirrahmanirrahim. Jadi petang ni saya nak sampaikan satu maklumat, satu perkongsian. Perkongsian yang mana perkongsian ini telah diberi dalam satu cabaran dalam program usahawan afiat, program cabaran jihad. Kami diminta untuk menyampaikan berkenaan tokoh yang tokoh Islam yang mana telah diberi kepada kami untuk kami sampaikan, cari dan sampaikan maklumat tentang tokoh tersebut. Jadi cabaran ini telah pun diberi dalam 2-3 hari yang lepas dan saya telah mendapat seorang tokoh yang bernama Imam Syamil. Jadi sebelum ni saya tak tahu pun tentang nama Imam Syamil ni. Syamil tu saya kenal lah, Syamil Ernie Zakri tu saya kenal. Tapi Imam Syamil ni memang tak pernah. Jadi bila saya dapat tu, oh lama ni siapa tokoh ni. Jadi bila saya cari, kita cari dalam maklumat dalam internet dan sebagainya, saya perlu sampaikan maklumat ni dalam masa 2 minit lah. Untuk kita buat video 2 minit, sampaikan dan paparkan dalam Facebook masing-masing. Tetapi bila mula saya mengenali, bila saya mencari tentang Imam Syamil ni, baru bila kita baca, kita rasa sangat hebat lah tokoh ni. Jadi tokoh ni sangat hebat. Kita rasa macam tak cukup 2 minit tu, tak cukup masa untuk kita kaji dan membaca lagi tentang Imam Syamil ini. Okay, jadi tapi memandangkan cabaran ini perlu diselesaikan sebelum akhirnya Ramadan. Jadi saya kena sampaikan juga, kalau nak ikutkan, memang bila dapat ni kita baca, alamak, banyak benda kita nak tahu tentang Imam Syamil ni. Dan saya nak kena sampaikan pun, saya takut maklumat yang saya berikan salah dan sebagainya, tak sampai apa yang saya nak cuba sampaikan. Sebab tu saya agak lewat lah untuk menyelesaikan cabaran ini. Tapi tak apa, sebagai gambaran kasar dahulu untuk siapa-siapa yang belum mengenali Imam Syamil. Okay, Imam Syamil ni lahir pada 1797 di satu tempat di kawasan, sekarang ni kawasan Rusia lah. Jadi kalau kita Syamil kita kenal, Syamil Ernie Zakri, tetapi dia tak kenal mengenal dengan Syamil tu. Tetapi dia lebih dekat dengan kalau yang ni mesti ramai yang kenal lah, Khabib. Khabib apa? Khabib, nama penuh saya tak ingat, nama penuh susah sangat nak sebut kan. Khabib MMA tu, juara dunia tu. Okay, jadi Khabib tu berasal dari Dagestan. Jadi Imam Syamil ni sebelum adanya Khabib dan ramai lagi peninju-peninju yang hebat-hebat, ada seorang tokoh yang mana jauh lagi hebat yang lahir pada zaman sebelum tu, tokoh yang sangat hebat, sangat dia, kalau bahasa Inggeris dia panggil heroik lah, sangat tokoh yang sangat, dia punya tokoh yang sangat hebat, sangat gagah, sangat berpengaruh. Okay, lahir di Dagestan, iaitu Imam Syamil. Okay, jadi saya bacakan sedikit. Jadi Imam Syamil ni kita boleh search lah dah. Boleh jadi SYAMIL atau dia sebagai SHAMIL, Syamil. Okay, Imam Syamil adalah seorang ketua agama dan politik suku kaum Avar Muslim di Kaukasus Utara. Beliau ketua pergerakan menentang Empayar Rusia sewaktu peperangan Kaukasus dan merupakan imam ketiga Imamiyah Kaukasus. Jadi Imam Syamil ni dia duduk di kawasan pergunungan Kaukasus. Jadi mereka ni adalah kira orang-orang puak kaum Avar ni. Okay, dia duduk di kawasan pergunungan. Jadi kawasan pergunungan ni, mereka ni orang yang duduk kawasan pergunungan ni memang sifat dia, cara mereka hidup tu memang budaya dia memang hebat lah. Bukan senang tu seorang tu nak duduk di kawasan pergunungan yang berbukit bukau dan kawasan yang agak sukar lah di situ. Tetapi jadi mereka ni hidup di kawasan ni, menjadi penduduk jati di situ. Kalau orang luar nak masuk kawasan tu agak rasa susah lah kan. Jadi mereka memang penduduk asal kaum itu. Jadi zaman itu adalah zaman yang mana Rusia
Rusia merupakan satu kuasa yang sangat hebat, satu kuasa yang sangat besar. Dia telah menakluk banyak kawasan. British pun sangat takut pada Rusia zaman tu. Dan Rusia masa tu diperintah oleh bukan Rusia sekarang macam sekarang ni republik, tetapi dia dikuasai oleh raja. Diketuai oleh raja yang disebut sebagai SAR. Saya pun tak tahu sebutan saya betul, di TSAR SAR. Zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman tu SAR ni sangat-sangat berkuasa dan menjajah banyak kawasan. Kawasan Tuk mereka pegang, kawasan apa lagi saya pun tak ingat. Jadi uh, uh, pihak Rusia ingin menjajah kawasan kawasan ni lah, Dagestan ni. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menentang. Dipanggil pemberontak lah, tetapi bagi mereka adalah bagi pihak Rusia dipanggil penentang lah, tetapi mereka sebenarnya cuma melindungi tanah masing-masing, melindungi kawasan mereka sendiri. Jadi kawasan itu kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Muslim. Mereka ni orang Muslim beragama Islam dan mereka menjaga tanah mereka sendiri. Jadi mereka ini berperang untuk satu peperangan yang suci lah, memerangi pihak penjajah untuk melindungi tanah air masing-masing. Jadi Imam Syamil ni dia adalah pemerintah ketiga. Jadi Imam Syamil memang seorang yang sangat terkenal, sehingga kan London Times pada zaman itu, majalah atau surat khabar London Times yang telah mengeluarkan beberapa artikel berkenaan beliau kerana kehebatan beliau di dalam peperangan, dalam memimpin satu-satu sebagai seorang pemimpin. Jadi ketokohan beliau ni telah diakui oleh London Times sendiri dan ditulis beberapa kali. Sehingga kan pihak Rusia, kerana kehebatan pihak Rusia tidak mempercayai bahawa dia ini lahir di situ, bukan tak layak menjadi seorang Muslim, bukan penduduk pegunungan. Dia ni sebenarnya lahir dari putera raja mana tak ingat lah, jadi pindah kat situ ya. Mereka tak percaya bahawa dia ni adalah penduduk asal di situ dan sebagai seorang Muslim. Jadi mereka nak kata dia ni hebat sangat lah, punya hebat, sampai kata hebat ni, tak mungkin orang Muslim ni. Sampai macam tu mereka rasa lah. Sebab mereka ni mereka ni nak menentang Muslim lah. Jadi dia rasa tak sesuai kata dengan Muslim. Jadi Imam Syamil tu dari kecil sebenarnya dia bukan seorang yang kuat. Ketika dia lahir dia punya banyak masalah penyakit. Dan masa tu dia lahir, dia diberi nama Ali. Nama asal dia sebenarnya Ali. Tetapi macam adat di kita juga, kalau kadang-kadang budak-budak dia sakit, kita bagi nama lain. Jadi sama juga Imam Syamil, waktu kecil dia panggil Ali, tapi bila dia ada masalah penyakit, badan dia lemah sebagainya, jadi namanya diubah kepada Syamil. Jadi memang adat di kawasan itu begitu. Jadi Imam Syamil ni walaupun badan dia lemah, selalu sakit, tetapi dia budak yang sangat cerdas. Banyak masanya dihabiskan untuk berada di masjid, untuk mempelajari ilmu Al-Quran, berzikir. Dalam pelajaran, dalam akademik, dia sangat-sangatlah cerdas. Dia sangat bijak. Cuma dia tu badan dia agak lemah. Dia orang-orang di pegunungan dia tinggi-tinggi, tapi dia tinggi kurus macam tu lah. Tak gagah macam tu. Sampai satu ketika diceritakan bahawa dia ni dia sangat pandai sehingga kawan-kawan dia sangat rasa iri hati, jealous sangat. Dia ni hebat sangat ni, jealous kepada Imam Syamil ni. Lalu mereka ni mereka bully dia, tangkap dia, pukul dia sehingga dia lembek lah, teruk, sampai dia memang sampai cedera teruk lah. Dan untuk orang masyarakat di situ, kalau budak-budak ni balik, bila kena bully, kena pukul macam ni, balik cerita kat mak pak ni, dia rasa macam lemah lah, budak ni lemah. Dia ni balik cerita mak pak, report, kata malu lah kita macam ni. Jadi Imam Syamil masa tu apa yang dia buat, dia merangkak masuk ke dalam hutan. Dia merangkak masuk ke hutan, dia cari bahan pokok-pokok herba, dia rawat diri dia sendiri.
Dia rawat diri dia sendiri sehingga dia sembuh, baru dia balik. Jadi bila dia balik itulah dia satu turning point untuk dia lah. Dia balik sebagai seorang yang lebih kuat, lebih gagah. Dari situlah dia mula melatih diri, mula memperkuatkan diri, dan dia tidak lagi dah dibuli. Dan akhirnya apabila dia besar, dia menjadi seorang pahlawan yang sangat hebat. Okey, ada yang mengatakan macam mana mereka ni berlatih. Mereka letak batu, kadang-kadang letak peluru dalam mulut, sehingga mereka berlari beribu-ribu batu, beratus-ratus, berpuluh-puluh batu berlari. Kalau dia termengah-mengah, maksudnya batu tu akan masuk ke dalam mulut, tertelan. Kalau sampai tertelan tu, bahawa dia tak cukup fit lah hari tu. Maksudnya dia punya tak cukup lah. Dia punya ketahanan badan, dia punya stamina atau tak cukup, jadi dia perlu berlatih lagi. Macam tu lah. Okay. Jadi bila dia dah besar nanti, okay, macam mana hebatnya, sampai ada yang mengatakan dia ni, no one can run like Syamil, no one can fight like Syamil, no one can jump like Syamil. Tak ada siapa zaman tu, tak ada siapa yang boleh melompat hebat macam Syamil. Tak ada siapa yang boleh tunggang kuda sehebat Imam Syamil ni. Tak ada zaman itu yang sehebat Imam Syamil bermain pedang. Tak ada siapa yang boleh lari selaju Imam Syamil ketika itu. Ingat zaman kawasan tu adalah kawasan berbukit. Mereka ni boleh berlari tanpa pakai kasut, tanpa pakai kasut ni, berlari di kawasan pergunungan. Kawasan tinggi rendah tak ada masalah. Okay, itu memang budaya. Tapi Imam Syamil lebih dari itu. Dia sangat hebat. Dikatakan dia boleh melompat kawasan, kalau sungai tu dia boleh melompat, sungai yang dalam 20 kaki itu, dia boleh lompat macam tu saja. Dalam satu peperangan dia pernah tetak musuh dengan satu tetakan, terbelah dari kepala sampai kaki dengan satu tetakan. Nak kata kuat hebatnya dia ni. Dan kalau dia bawa kuda ni, sebelah dia bawa pedang, sebelah dia bawa senapang. Okay? Dia punya tali tu dibuah kat mulut. Dia boleh berkawal tu. Dan dia boleh turun pusing ke bawah perut kuda tu, boleh naik ke belah sana pula. Sampai macam tu dia punya kemahiran dia, kegagahan dia, kekuatan dia. Sebab itulah pihak Rusia pun gerun dengan dia, pihak London Times pun menulis banyak artikel dia. Dikatakan tidak ada pemimpin yang lebih hebat daripada Imam Syamil ketika itu. Dialah antara yang paling hebat. Dan dia adalah sebenarnya seorang ahli sufi. Okay? Dia ada masuk satu tarikat ni, dan dia adalah seorang ahli sufi. Dia imam bagi puak Dagestan. Dia imam ketiga. Waktu mula-mula tu, pemimpin yang pertama adalah Gauzi Maullah tu sahabat dia. Waktu tu dia tidak lagi join dengan sahabat dia. Dia masih lagi terus dengan pembelajaran dia, mendalami ilmu agama dan sebagainya. Kemudian apabila dia dah habis, dia menjadi panglima kepada Gauzi Maullah ni. Dan pada satu peperangan, saya tak ingat peperangan di Gimri kot. Dia lahir di Gimri. Dia pada perang ada satu peperangan ni, sahabat dia ni matilah, syahid di peperangan. Jadi dia nampak sendiri, dia menjadi satu titik perubahan untuk dia lah. Jadi dia mula join dengan seorang lagi pengganti imam, seorang lagi imam, saya tak ingat ada nama dia. Dan setelah imam yang kedua pun meninggal, dan seluruh ahli syura, pemimpin-pemimpin semua sepakat untuk melantik dia sebagai imam pemimpin mereka. Jadi dia adalah imam ketiga dalam sebagai imam ketiga atau pemimpin ketiga bagi puak Dagestan tersebut. Okey. Okey, ada beberapa banyak peperangan lah yang terlibat dan dia pernah berperang dengan 13,000 tentera Rusia. Manakala mereka hanya ada lebih kurang 1,000 lebih saja. Dan sebelum tu dia pernah berperang bersama ni. Dia pernah perang dalam satu peperangan ini. Dalam peperangan tu hanya 2 orang ke 3 orang. Okey, 2 orang saja yang terselamat, dan salah seorangnya dia lah
Dan salah seorang yang mati tu adalah, yang meninggal tu, yang syahid tu adalah sahabat dia sendiri, Ghazi Maullah tu. Okay, jadi dia kalah teruk, tapi masa tu Allah tak, dia cedera teruk lah, tetapi Allah bagi dia kesempatan umur yang lebih panjang. Dia dapat balik, dan daripada situ dia bangkit untuk menentang Rusia dengan lebih hebat lah. Pada satu perangai yang satu lagi tentara Rusia patah balik dengan 18,000 tentera. Manakala puak Dagestan hanya ada lebih kurang 3,000 lebih saja. Dan ketika itu mereka memenangi peperangan tersebut. Nak betapa hebatnya kecerdikan dan kekuatan beliau. Tapi setelah bertahun-tahun, kelamaan tentera dia semakin berkurang, puaknya semakin kecil dan sebagainya. Akhirnya dia digulingkan dan dia dibuang ke satu kawasan ni. Dibuang ke satu kawasan, dan sehingga pada satu tahun tu dia dibenarkan untuk keluar untuk mengerjakan haji. Dia mengerjakan haji dan akhirnya beliau wafat di Madinah. Dan dikebumikan di perkuburan Baqi, Jannatul Baqi Madinah. Okey, bukan senang nak dapat dikuburkan di perkuburan Baqi bersama para sahabat. Okey, semua banyak para sahabat berada di kuburan Baqi. Jadi beliau sangat bertuah lah. Okey, di dunia pun Allah tunjukkan betapa bertuahnya, betapa hebatnya, kerana dia termasuk dalam golongan yang dikuburkan, dimakamkan di kuburan Baqi. Jadi itulah sebuah sedikit tentang Imam Syamil. Jadi saya nak sampaikan pun saya tak cukup mahir. Jadi tuan-tuan boleh cari lagi lah. Saya semua nak bagi sedikit untuk tuan-tuan dapat sedikit gambaran, untuk tuan-tuan cari lagi maklumat tentang Imam Syamil ni. Jadi mereka ni adalah puak yang tertindas, di mana tanah mereka cuba dirampas oleh puak Rusia. Jadi mereka hanya menentang puak Rusia ni. Jadi antara penentang terhebat ketika itu adalah Imam Syamil. Dan pada zaman Imam Syamil lah, walaupun orang Dagestan, kawasan situ memang mengamat orang Islam, tapi pada zaman itu masih ramai lagi yang dipanggil pagan ataupun dipanggil bersifat jahiliah. Jadi Imam Syamil telah membetulkan cara hidup mereka supaya mereka hidup dalam mengikut sunnah-sunnah Rasulullah dan sebagainya. Walaupun mereka ni Islam, tapi kebanyakan mereka ada lagi yang masih mengamalkan ciri-ciri jahiliah. Jadi Imam Syamil lah yang kebanyakannya telah membetulkan adat-adat yang tak betul ni. Jadi sekian saja, dah 17 minit, minta 2 minit saja. Jadi siapa yang tengok video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.